Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi hari ini kita akan mempelajari sirah. Kamu boleh buka muka surat 2. Okey. Baik, kita akan sambung pelajaran yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Okey. Kita masih lagi dalam tajuk perkembangan agama Islam. Okey, perkembangan agama Islam dari sudut akidah. Okey, maksudnya apakah yang Rasulullah sampaikan kepada masyarakat jahiliah pada zaman dulu, iaitu dari sudut akidah. Okey. Hari itu kita dah belajar dah. Yang pertama, beriman kepada Allah. Hari ini kita nak belajar poin yang kedua, iaitu beriman kepada malaikat. Okey, beriman kepada malaikat. Okey, kita baca. Malaikat ialah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dicipta daripada cahaya. Okey, malaikat ni adalah salah satu daripada makhluk Allah. Makhluk Allah ni ada banyak. Okey, macam kita manusia, ada jin, ada malaikat, ada langit, bumi, semua tu makhluk Allah. Makhluk ni maksudnya benda yang dicipta oleh Allah. Okey. Kita ni manusia dicipta daripada tanah. Malaikat pula dicipta daripada cahaya. Okey. Mereka sentiasa taat akan Allah Subhanahu wa taala. Depa ikut je. Tuhan cakap, malaikat ni kamu buat kerja ni, dia buatnya. Malaikat ni Tuhan kata kamu sujud saja, dia sujud. Ada malaikat Tuhan kata kamu rokok saja, dia rokok saja. Okey, tu malaikat. Ada malaikat Tuhan suruh dia bertasbih, subhanallah, dia bertasbih saja kerja dah. Okey. Depa tak lawan. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing. Ada peranan masing-masing yang Allah Taala arahkan depa lah. Sebagai contoh, malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul. Menyampaikan wahyu maksudnya menyampaikan pesanan lah, pesanan Allah Ta'ala. Okay. Untuk disampaikan kepada para nabi. Dalam sejarah penurunan ayat Al-Quran, Rasulullah SAW sendiri telah menerima wahyu yang pertama di Gua Hira menerusi malaikat Jibril. Yang ni kalau kamu masih ingat lagi, ketika mula-mula Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi. Ketika baginda berumur 40 tahun, ketika itulah malaikat Jibril datang kepada Nabi di Gua Hira. Gua Hira tu berada di Mekah lah. Malaikat datang kepada Nabi dan suruh Nabi baca. Malaikat kata, Iqra. Okay? Yang mana kamu telah belajar lah. Kisah penurunan wahyu yang pertama tu. Okay? Baik, kamu tengok muka surat ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Okey. Ayat ni ada sambung lagi lah. Okey. Ayat pertama daripada surah Fatir. Okey, surah Fatir. Kalau kamu cari dalam Quran, kamu kena cari surah Fatir ayat yang pertama. Okey. Maksudnya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan yang menguruskan pelbagai urusan yang mempunyai sayap. Malaikat ni mempunyai sayap 2, 3 dan 4. Okey. Itu malaikat. Macam mana kita tak tahulah sebab kita tak bisa tengok. Cuma kita kena beriman lah bahawa malaikat tu adalah makhluk Allah. Itu saja.
Okay? Macam mana syurga, neraka, kita kena beriman lah. Kita tak bisa tengok sebab kita tak menghadapi lagi benda tu. Kita kena beriman, wajib. Sebab Tuhan sebut di dalam Al-Quran. Okay, habis tajuk beriman kepada malaikat. Tengok poin seterusnya. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Okay. Nabi merupakan lelaki biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dianugerahkan wahyu untuk dirinya sahaja. Manakala Rasul pula ialah lelaki pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang dianugerahkan wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Okay. Jadi Nabi dan Rasul ni dia ada sedikit perbezaan lah. Okay. Nabi dan Rasul ni dia manusia lah. Manusia macam kita ni ada tangan, ada kepala, ada badan. Dan Nabi dan Rasul ni mestilah di kalangan lelaki. Kalau perempuan tak boleh. Tak boleh jadi Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul mestilah di kalangan lelaki. Yang dianugerahkan wahyu. Wahyu maksudnya message ataupun pesanan Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala sampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril. Cuma yang beza antara Nabi dan Rasul ni, Nabi ni bila Tuhan sampaikan wahyu kepada dia tak perlu bagi tahu kepada orang lain, dia tak perlu berdakwah kepada orang lain. Dia untuk diri dia saja. Okay? Contohlah Tuhan kata kat Nabi tu, kamu perlu sembahyang 2 rakaat sehari, contoh. Jadi dia buat dia lah. Dia tak perlu beritahu orang lain. Dia tak perlu suruh orang lain. Tu Nabi. Adapun Rasul, bila Tuhan bagi pesanan kat dia, dia kena bagi tahu kepada orang lain. Dia kena menyampaikan kepada orang lain. Masyarakat yang terima tu orang panggil umat lah, umat Nabi lah. Okay, macam kita ni adalah umat Nabi Muhammad SAW. Okay? Sebab Nabi Muhammad ni dia adalah seorang Nabi dan seorang Rasul. Okay? Sebab tu Nabi Muhammad bila Tuhan sampaikan wahyu kepada dia bagi tahu kepada sahabat dia. Okay? Dan sahabat beritahu kepada anak murid ni pun sampailah kepada kita pada hari ini. Baik, kita tengok bawah ni. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma nursi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin. فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Suratul An'am ayat 48. An'am bukan at. Dia tulis 2 titik tu. Patutnya ada 1 titik aja nun, bukan at'am, An'am. Okey. Maksudnya para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi khabar gembira dan memberi peringatan. Okay, jadi rasul tu, Allah Ta'ala hantar rasul kepada kita ni adalah untuk rasul memberi khabar gembira, memberi berita-berita yang best, yang syok lah. Dan memberi peringatan. Peringatan supaya jangan buat maksiat. Okay. Barang siapa beriman dan beramal soleh, barang siapa yang membuat kebajikan lah, buat baik lah, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kalau orang yang beriman, orang yang ikut Nabi, percaya kepada Tuhan, membuat amal ibadah, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, maka mereka tak ada rasa takut lah. Sebab di hari akhirat sebab Tuhan bagi ganjaran lah, iaitu pahala dan syurga lah. Kalau orang yang tak mau menyembah Allah, okay, mereka mensyirikkan Tuhan, mereka tak percaya lah kepada Tuhan, tak percaya kepada Nabi, mereka ni di akhirat esok, mereka bersedih hati lah. Sebab apa? Tuhan bagi dosa kat mereka, nak masuk dalam neraka. Jadi, Alhamdulillah, Tuhan pilih kita sebagai umat Islam dan beriman dan mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok satu lagi. Kita tengok muka surat yang keempat. Jadi perkembangan Islam dari sudut akidah ni adalah kita
belajarlah berkenaan dengan rukun iman lah. Rukun iman kan ada 6 perkara. Yang kita belajar tu, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul. Ini yang keempat, percaya kepada kitab. Okay. Beriman kepada kitab. Beriman maksudnya percayalah. Mengaku. Maksud kita yakin dalam hati kita bahawa Tuhan menurunkan kitab kepada nabi-nabi. Itu maksud beriman. Kita percaya betul-betul. Walaupun kita tak bisa tengok pun. Kan? Yang kita bisa tengok Al-Quran bisa tengok lah. Kitab-kitab lain kita mana bisa tengok. Walaupun tak bisa tengok, kita kena percaya. Sebab apa? Sebab Tuhan sebut di dalam Al-Quran. Jadi benda yang Tuhan sebut dalam Al-Quran semuanya betul. Okay? Kalau siapa yang tak percaya benda yang disebut dalam Al-Quran, maksudnya dia tak percaya kepada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Tuhan. Jadi kita wajib beriman ataupun percaya kepada kitab. Okey. Kita baca, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 buah kitab yang wajib kita imani, iaitu Tuhan menurunkan banyak kitab, cuma yang kita wajib belajar, wajib kita percaya ada 4 buah. Okey, macam tu juga nabi-nabi dan rasul. Nabi dan rasul ni ada banyak. Yang kita wajib beriman dan percaya 25 orang. Okey. Tengok pertama, nama kitab. Yang pertama kitab Taurat. Okey, sebut Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa. Dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ni Ustaz pun tak tahulah bahasa macam mana. Okey. Kita pada hari ni kita tahu bahasa Arab, bahasa Inggeris. Okey. Bahasa Melayu tu tahulah, bahasa Ibrani kita pun tak tahu. Yang kedua, kitab Zabur. Diturunkan ataupun rasul yang menerima ialah Nabi Dawud alaihi salam dalam bahasa Qibti. Yang ketiga, kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Okay. Nabi Isa. Nabi Isa ni dia tak mati lagi, tak wafat lagi. Tuhan angkat dia ke langit. Nanti akhir zaman nanti dia akan turun. Okay. Kitab Injil ni bahasa apa? Bahasa Syriani. Okay. Semua ni bahasa ni tak tahulah ada ke tak lagi zaman kita ni. Kita pun tak bisa dengar bahasa ni. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Okay. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Okay. Ini kita tahulah bahasa Arab sebab kita pun duk belajar juga di sekolah. Okay. Dan kitab yang ada pada kita sekarang ni pun hanya Al-Quran je lah. Taurat, Zabur, Injil kita tak bisa jumpa dah. Okay. Walaupun tak bisa jumpa, kita wajib beriman. Kita percaya kata dulu Tuhan pernah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada nabi-nabi tersebut lah. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa. Kita wajib percaya. Okay. Sebab apa? Sebab Tuhan sebut di dalam Al-Quran. Al-Quran menjadi kitab terakhir yang kekal sehingga hari kiamat. Maksud sampai hari kiamat, Quran ni akan kekal. Okay. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Al-Quran ni adalah mukjizat. Mukjizat maksudnya perkara luar biasa lah. Okay. Perkara luar biasa yang Tuhan beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Sekian dulu. Wallahu a'lam.